untuk DAP Kebangsaan dan juga merupakan pengurusi DAP Negeri Selangor. Jadi tidak lain tidak bukan saudara Tony Puah. Jadi terima kasih kerana dapat bersama kita pada malam ni. Selamat datang hari ini. Okey, jadi sebelum kita tanyakan soalan, saya ingin ingatkan pada penonton-penonton di luar sana, jika anda mempunyai sebarang soalan yang ingin anda tujukan pada saudara Tony, anda boleh cuma typekan komen anda di Facebook dan kami akan tolong anda untuk tanyakan soalan tersebut. Ini peluang, tanyalah apa-apa soalan dan saya yakin saudara Tony Puah akan menjawab soalan-soalan anda. Betul. Anda tanya, saudara Tony Puah jawab. Jangan risau, kami takkan jawab. Jangan risau. Okey, jadi sebelum kita dapat soalan-soalan daripada kawan-kawan di luar sana, mungkin saya nak tanya soalan dengan saudara Tony Puah dulu. Dan mungkin kita kenal tapi banyak soalan kita tak pernah tanya. Jadi saya dapat tahu, tak tahulah betul atau tidak, sebelum saudara Tony Puah menyertai politik, saudara merupakan seorang usahawan yang berjaya, sangat berjaya, dan kemudian masuk ke politik. Jadi saya tertanya, sebab bila usahawan ni kita dapat banyak duit. Bila kita masuk politik ni, terutama jadi pembangkang, kena keluar banyak duit. Jadi kenapa saudara memilih untuk menceburi bidang politik dan tidak terus saja sebagai usahawan? Ramai orang kata kalau jadi usahawan tak terjadi, gagal, masuk politik boleh dapat wang. Gagal ke tak? Tak gagal. Masalah bagi saya masuk salah parti. Okey, betul juga. Masih tak dapat wang. Tak, tapi saya rasa pada masa tu memang saya dah jadi usahawan lebih kurang 10 tahun. Saya bangunkan syarikat saya sendiri, syarikat IT. Lepas 10 tahun saya jual. Dapat sedikit wang, masuk simpan dalam bank supaya anak bila besar kalau tak cukup cerdik dapat beasiswa, ada wang masuk universiti. Kalau saya terpaksa masuk penjara, isteri tak cukup wang bayar hutang, dia sekarang ada cukup untuk ada rumah, ada kereta, tak perlu bimbang sangat tentang masalah kewangan. So memang hasrat saya pada awalnya sejak saya 11 tahun, 12 tahun sudah berminat dalam perkara-perkara isu-isu politik. Sama ada saya masuk politik ke masuk bidang-bidang yang berkaitan dengan politik, tak tahulah. Tapi pada saya politik merupakan satu hala tuju sejak saya dalam semasa sekolah rendah. Dan masuk sekolah, pergi Singapura, kerap sekali fikir tentang politik di Malaysia. Dan pada saya sendiri punya perjalanan, saya nak supaya bila saya masuk politik, saya tidak ada kebimbangan yang lain. So I'm financially free. So ini merupakan bagi saya pekerjaan bersara. I'm retired. So I can do what I want. Saya boleh buat apa-apa saja yang saya nak, saya berminat tanpa bimbang tentang sama ada kena kais pagi makan pagi, kais malam makan malam. Okey. Saya ada satu soalan untuk Tony. Bagaimana pengalaman Tony apabila jadi calon buat kali pertama? Pada masa itu Tony bertanding melawan Chumaifan daripada MCA. Adakah pada masa itu Tony yakin yang Tony akan menang ataupun sebaliknya? Pada masa itu saya rasa bukan senang. Ada harapan menang sebab memang satu tahun bila saya masuk parti DAP tahun 2007. Pilihan Raya 2008. So saya ada satu tahun tu buat persediaan. Masa buat persediaan memang ada dapat respons banyak daripada orang awam. Dan penduduk-penduduk, pengundi-pengundi kat Petaling Jaya Utara. Dan respon memang bersemangat, memang meriah dan saya rasa daripada melihat respons pada masa itu memang boleh menang. Tapi kali pertama masuk tak tahulah. Sebab Chumaifan ni bukan pada masa tu bukan kata ahli parlimen yang tidak terkenal juga di kalangan pemimpin-pemimpin berbangsa Cina. Dia merupakan antara yang lebih terkenal dan rekod pencapaian dari segi kerja-kerja tempatan bukan teruk sangat. Nama dia tak teruk sangat. So bukan senang nak lawan Chumaifan kat sana. Dan saya rasa
Saya rasa pada masa itu angin tsunami memang cukup kuat. Dan oleh kerana angin tsunami cukup kuat, tak kiralah sama ada yang lawan tu cium Irfan ataupun yang lawan tu langsung seorang yang tak dikenali. Yang lawan sama dia, tak kira sama ada ianya Tony Phua ataupun ianya Kau Acing siapa pun, pembangkang akan menang di kerusi Petaling Jaya Utara. Okey, jadi kita ada maklum balas daripada kita punya komen. Cepatnya. Ada tapi ini dia macam doa pun ada juga ni. Paul Allen dia kata, ni bahasa Inggeris, dia kata will all the evildoers and conspirators within the current government be brought to book. Okay, be brought to book when we win the coming election. Dia kata kalau boleh nanti biarlah semua yang konspirator yang tukar cuit-cuit nanti didakwa lah sebenarnya atau dibawa ke muka pengadilan sekiranya kita memenangi kerajaan persekutuan. So ini dia mungkin permintaan, mungkin doa, mungkin harapan orang ramai di luar sana. Okey, jadi sebelum kita mula lebih jauh, ada banyak lagi soalan, tapi mungkin yang paling terkini berkenaan dengan DAP adalah berkenaan dengan ROS. Bukan ROS MEH, tapi ROS saja. Jadi saya rasa ramai penonton di luar sana nak tahu apa isu sebenarnya DAP dan ROS ini. Lama tak dengar, tiba-tiba nak pilihan raya kot dia muncul balik. Sebenarnya soalan tu pun soalan sama dari saya. Sebab memang kita tak tahu kenapa ROS minta supaya kita membuat pemilihan semula. Kita dah buat pemilihan pada tahun 2012. Selepas tu ada masalah teknikal. Dia minta supaya kita buat pemilihan sekali lagi. Walaupun kita pada masa itu bantah kerana kita rasa penyelesaian untuk membuat pemilihan semula tu tak munasabah sebab masalah yang teknikal itu sudah pun diselesaikan dan dibentangkan kepada pihak ROS. Tapi mereka tak terima dan mereka menggunakan kuasa mereka untuk memaksa DAP untuk membuat pemilihan semula. Kita akuh. Pada tahun 2013 bulan September kita buat pemilihan semula. Keputusan sama keluar. So tak berubah. Memang itu hasrat ataupun pemilihan daripada wakil-wakil parti DAP. Kita serahkan keputusan kepada pihak ROS. Kita ada pun pada masa itu melantik seorang juruaudit bebas untuk menjaga dan membuat pemerhatian terhadap segala yang berlaku dalam pemilihan. Segala soalan yang telah pun dibangkitkan oleh pihak ROS kepada kami, kita serahkan balik dengan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada pihak ROS. Dan semenjak tahun 2014, bulan November 2014, tak ada soalan lagi. Langsung tak ada soalan lagi. Tidak ada masalah yang dibangkitkan daripada ROS kepada kami. Tidak ada kata kita tak akur, kita tak patuh ataupun kita salah guna kuasa. Apa-apa pun tak ada daripada pihak ROS. Tiba-tiba kita tak dapat surat lagi. Kita hanya dapat maklumat daripada pihak media bahawa ROS minta supaya kita buat pemilihan semula lagi. Yang paling pelik sekali, mereka kata kita perlu membuat pemilihan semula sebab kita sepatutnya menggunakan pada tahun 2013 senarai wakil tahun 2012. Tapi itu memang senarai yang kita gunakan. Kita tak pernah gunakan senarai yang lain. Kita gunakan senarai wakil 2012 seperti apa yang telah pun diperlukan ataupun disebut oleh pihak ROS tadi. So kalau kita gunakan tahun 2012 dan sekarang dia minta supaya kita buat 2012 lagi, adakah itu ada perkara yang boleh dibincang sama dengan ROS untuk menyelesaikan masalah ni? Dan tapi sebelum kita berjumpa dengan ROS, kita perlu tunggu surat rasmi daripada ROS. So kita pun pelik, kita tak tahu kenapa kita perlu buat pemilihan semula. Bukan tak nak buat. Kalau nak buat pun kena tahu apa yang salah. Kalau kita dah akur dan patuh pada instruction daripada pihak ROS pada tahun 2013, kenapa pula kita kena buat sekali lagi? Kita nak buat pun kena ada logik, kena ada sebab lah. Tapi buat masa ini kita masih tak faham. Jadi adakah betul ya jika saya cakap ini adalah satu tindakan untuk
ataupun cubaan untuk mensabotaj DAP dalam menghadapi pilihan PRU yang akan datang, kerana ada satu juga perkara yang agak pelik apabila ROS mengambil tindakan untuk berjumpa dengan Timbalan Perdana Menteri kita Ahmad Zahid Hamidi bagi membincangkan isu pendaftaran DAP. Dan itu agak pelik kerana bukankah ROS ini sepatutnya sebuah agensi yang bebas untuk membuat keputusan sendiri? Saya tak tahu sama ada saya sinik ke tak sinik. Ada ke institusi yang bebas di Malaysia buat masa ni? Tapi yang penting, yang pelik sikit ialah setelah pihak ROS membuat pengumuman melalui media, semua menteri-menteri Barisan Nasional campur aduk masuk minta supaya kita buat pemilihan semula, macam mereka sudah tahu. Macam mereka yang buat instruction tersebut, arahan tersebut. Dan bagi kami, kita tak boleh jawab sebab kita tak dapat surat lagi. Takkan kita jawab dengan satu kenyataan media yang diterbitkan dalam surat khabar saja. Kita kena ada surat rasmi yang sah dari segi undang-undang supaya kita ada peluang untuk menjawab. Tapi buat masa ini kita kena serang semua arah oleh pihak menteri-menteri, macam mereka yang paling bandai, macam mereka yang kata DAP mesti menjalankan pemilihan semula, kalau tidak tak boleh tanding dalam pilihan raya akan datang. Itu jelas menunjukkan percanggahan kepentingan. Sebab mereka daripada BN. Mereka nak supaya kita tak dapat tanding dalam pilihan raya akan datang. Dan mereka jelas menunjukkan bahawa mereka telah pun menyalahgunakan kuasa untuk mengarahkan supaya ROS minta kita buat pemilihan semula. Dan dari segi itu kita rasa menjadi mangsa lah dalam permainan politik daripada pihak BN, kerana mereka nak mengalihkan perhatian rakyat daripada skandal-skandal yang dialami oleh pihak Barisan Nasional, sama ada Brilian ke, 1MDB ke, Felda ke, Proton ke, Bandar Malaysia ke, apa-apalah. Mereka nak mengalihkan perhatian rakyat daripada skandal-skandal Barisan Nasional ke parti DAP yang selalu dimaki oleh pihak lawan bahawa kita merupakan parti Cina, parti Komunis, parti Kristian, apa-apalah yang tidak benar. Jadi itu barangkali menjawab soalan Muniandi Ramasamy, sebab dia bertanya apa langkah seterusnya. Jadi untuk DAP langkah seterusnya ialah buat masa ni langkah seterusnya kita tunggu. Kita tunggu, kita dapat surat, kita baca surat, teliti surat. Selepas tu kita akan minta perjumpaan dengan pihak ROS. Itu sekurang-kurangnya sebelum kita buat tindakan, seberang tindakan, kita perlu jumpa sama dia orang. Ada ruang untuk membuat pembetulan tak? Ada ruang untuk membuat klarifikasi tak? Ada ruang untuk mendapatkan penjelasan yang lebih teliti, apa sebab? Kita kena dengar dulu daripada pihak ROS. Mungkin mereka ada sebab yang munasabah. Kita tak tahu. Tapi buat masa ini, apa yang telah pun diterbit di media langsung tidak munasabah. Dia kata kita tak gunakan senarai wakil 212, tapi kita gunakan senarai wakil 212. So kita minta penjelasan daripada ROS. Lepas kita dapat penjelasan, kita akan bermesyuarat semula untuk membuat keputusan muktamad. Tapi pada pendapat Tony, apakah outcome ataupun kemungkinan akan berlaku pada isu ROS ini? Saya tak nak mentakdirkan takdir kita sendiri. dalam tu. Hari ini banyak takdir kita puisi, pantun dan sebagainya. Biar apa yang berlaku dulu, kita buat keputusan, lepas tu kita ambil tindakan yang selanjutnya. Okeylah. Ada satu soalan dia bertanyakan, what is your view about Malaysian economy in the coming 18 months if Pakatan Harapan doesn't win general election? Kalau saya seorang pembangkang dan saya hanya nak hantam Kerajaan Barisan Nasional, saya akan sebut bahawa ekonomi akan cukup teruk, kita akan bankrupt, rakyat tak ada kerja, gaji tak boleh naik, dan lain-lain. Tapi masalah bagi Malaysia, ekonomi memang tak baik. Tapi Malaysia takkan terlampau teruk kerana kita amat bertuah, kita amat bernasib baik.
sama ada kita lihat dari segi nasib baik ke nasib buruk, tak tahulah. Tapi kita nasib baik sebab bila kita masuk lautan, kita cucuk bawah lautan, ada minyak pancut keluar. Ni macam loteri. Macam cabutan bertuah. Tak perlu kita kerja keras, tak perlu kita bijaksana, kita cucuk saja, ada minyak keluar, kita selamat. So, bagi Malaysia, kita merupakan sebuah negara yang amat bertuah kerana mempunyai sumber asli yang cukup kaya. Dan walaupun kerajaan kita cukup rasuah, cukup korup, cukup salah guna kuasa, kita lihat skandal-skandal berbilion-bilion dolar masuk ke dalam wang account bank pemimpin-pemimpin kita, tapi Malaysia masih berjalan. Rakyat tak miskin sangat macam negara-negara seperti Bangladesh ataupun Indonesia ataupun Cambodia. Tapi itu bukan kerana pemimpin kita bijak, tetapi kerana Malaysia amat bertuah dan bernasib baik. Tapi kalau kita berjaya mengubahkan kerajaan kita berjaya meletakkan satu kerajaan Pakatan Harapan yang cekap dan bersih di Putrajaya, saya yakin kita tak akan pada tahap kita sekarang di sini saja. Kita tak akan hanya dapat kais pagi makan pagi, kais malam makan malam. Kita boleh berjaya seperti negara-negara yang telah berjaya, seperti Singapura, seperti Hong Kong. Kenapa kita nak hentikan pencapaian kita kat tahap sederhana saja? Saya rasa Malaysia mempunyai potensial untuk mencapai tahap kemajuan seperti negara-negara maju. Kita tak nak cakap saja kita nak jadi negara maju. Kita nak jadi negara maju dengan langkah-langkah yang bersih dan cekap. Baiklah. Jadi saya ingin tanyakan pada Tony, sebab Tony ni memang boleh dikatakan sebagai spokesperson ataupun jurucakap untuk melawan skandal 1MDB. Jadi sekarang saya rasa kes 1MDB ini sudah semakin menarik. Kita ada melibatkan selebriti antarabangsa dalam kes ini. Baru-baru ini Miranda Kerr telah memulangkan barang kemas berjumlah 40 juta ringgit. Jadi mungkin Tony kat sini boleh ceritakan sedikit apa lagi perkembangan terkini tentang skandal 1MDB ini dan apakah perkara-perkara penting yang patut diketahui oleh penonton di luar sana. Kes 1MDB mula dibongkarkan sejak tahun 2015 secara besar-besaran. Dan bila Pejabat Keadilan Amerika Syarikat, DOJ Amerika Syarikat, telah pun mengambil langkah untuk merampas harta-harta yang dibeli dengan wang haram ni di Amerika Syarikat. Ni macam bom besar meletup mengenai perkara 1MDB. Itu pada tahun lalu bulan Julai. Tapi tahun ni ada kes tambahan lagi dan memberikan penjelasan yang lebih ketara, lebih terperinci kepada apa yang sebenarnya berlaku dengan wang yang telah pun disonglap oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan 1MDB. Misalnya, yang paling menarik sekali yang baru kita dapat tahu ialah kita selalu dengar 2.6 bilion. 2.6 bilion masuk dalam akaun Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Pada masa itu, sebelum pembongkaran daripada pembongkaran daripada Wall Street Journal. Dia nafi. Dia kata itu bukan daripada 1MDB. Itu derma orang Arab. Itu derma orang Arab. Dia kata dia nak lawan, nak saman sama Wall Street Journal, tapi tak saman. Tak apa. Itu tahun 2015 Julai. Lepas tu bulan Julai 2016, DOJ filekan saman yang pertama di Amerika Syarikat. Ia menunjukkan bahawa wang ni memang berpunca daripada 1MDB. 1MDB dapatkan pinjaman pada 19 hari bulan Mac. Saya nak sebut tarikh sebab tarikh amat dahsyat dari segi keseriusannya. 19 hari bulan Mac 2013, 1MDB berjaya meminjam sebanyak 3 bilion US dollar ataupun lebih kurang 12 bilion ringgit. Nah, 19 hari bulan dia dapat wang, 21 dia masuk ke dalam akaun pelaburan.
Dan dari akaun pelaburan, dia masuk dalam satu akaun syarikat yang bernama Tanor Finance Limited. Nama Tanor Finance Limited macam nama institusi kewangan lah. Sebanyak 835 juta US dollar. Okay. Nampak tak ada hal lah masuk institusi kewangan. Tapi sekarang kita tahu bahawa Tanor ni bukan institusi kewangan. Nama saja yang kata finance, tapi ia merupakan syarikat kosong yang dimiliki oleh kawan baik Jolo, iaitu Eric Tan. Syarikat persendirian. Dan daripada syarikat Tanor ini, 681 juta US dollar masuk ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Razak di M-Bank pada 21 hari bulan Mac. 2 hari selepas wang dipinjam oleh 1MDB, terus 681 juta US dollar masuk ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Razak. Adakah perkara ini cukup suspicious? Dicurigai, yang boleh disebut dari semua sudut tak masuk akal. Adakah pencurian berlaku? Kita tak tahu. Tapi Datuk Seri Najib Razak pada masa itu ada kata, oh sebenarnya ni wang derma. Arab sudah hilang. Sekarang dia tak kata orang Arab lagi. Selepas pembongkaran ataupun saman daripada DOJ, Datuk Seri Najib Razak tak pernah sebut bahawa wang ni berpunca daripada orang Arab lagi. Dia sudah lesap. Okay? Tapi dia ada sebut, wang ini sudah dipulangkan kepada pihak penderma. So, pada 21 hari bulan Mac 2013, sebelum pilihan raya yang lepas, dia dapat 681 juta. Selepas itu, bila habis guna perbelanjaan pilihan raya, ada baki 620 juta US dollar, kebanyakan tak guna, dia dipulangkan. Dia kata dah pulangkan. Pada tarikh apa? Kita sekarang tahu 26 hari bulan Ogos 2013. Dipulangkan kepada Tanor Finance. 2 minggu kemudian, Rosmah beli perlian 27 juta US dollar dengan wang yang datangnya daripada wang yang dipulangkan oleh Datuk Seri Najib kepada Tanor Finance Limited. So dia pulangkan wang ataupun dia keluarkan wang supaya Rosmah dapat beli berlian 27 juta US dollar, 116 juta ringgit. Hari tu saya ada perayaan buat open house bagi orang kampung kat Damansara Bistari. Kita beramai-ramai, 500 orang, 600 orang, perbelanjaan 10,000 saja. Saya sebut, tiap-tiap hari saya boleh buat jamuan macam ni, kenduri macam ni untuk 46 tahun. Percuma kepada penduduk. Dengan pembelian berlian, 1 berlian sahaja oleh Rosmah. Ya, itu memberi gambaran yang jelas bagaimana 46 tahun, tiap-tiap hari kenduri. Sampai dah tak nak kenduri. Lepas sebulan dah tak nak kenduri. Cukuplah, saya pun tak nak kenduri. 40 tahun. Jadi, biasa isu YMDB ni orang sering gambarkan dia kompleks sebab dia melibatkan duit. Kita biasa kira duit pun paling banyak ribu-ribu. Pun kadang sekejap dah hilang kan. Gaji kan hilang. Jadi, dia melibat juta, bilion dan sebagainya. Jadi, baru-baru ni saya dengar saudara Tony Phua ada ke Penaga di kawasan agak bukan kawasan biasa, bandar dan sebagainya, dan membuat penjelasan di situ. Jadi, setakat yang Tony tengok, macam mana keadaan penduduk di situ? Adakah sebelum tu mereka memang blur atau selepas tu dia mula dapat info? Saya rasa perkataan 1MDB ni sudah boleh masuk kamus. Walaupun ia merupakan nama singkat bagi syarikat One Malaysia Development Berhad, 1MDB ni sudah cukup terkenal seluruh Malaysia. Orang kampung ke, orang bandar ke. Hanya pada masa ini, orang kampung tak tahu selok-belok dia. Apa yang sebenarnya berlaku? Mereka dengar banyak bisik-bisik, oh ada wang macam hilang, ada wang macam masuk ke dalam akaun Perdana Menteri, benar tak tahu, berapa banyak tak tahu, macam mana tak tahu, fitnah bukan fitnah tak tahu, tapi ada dengar banyak bisik-bisik. Mereka ada minat. Mereka ada minat untuk memahami perkara 1MDB. Masalah bagi orang kampung, tak ada orang datang menjelaskan perkara ini bagi dia orang.
Semua orang pun tak tahu sangat, dia tak masuk kampung, tak jelaskan, mereka pun tak tahulah. So, kita mengambil peluang kali ini untuk pergi ke banyak kampung dalam bulan-bulan yang akan datang untuk menjelaskan perkara ini kepada orang-orang kampung. Orang kampung bukan bodoh. Mereka faham. Kalau ada orang ambil wang daripada syarikat kerajaan untuk beli berlian, mereka faham. Tapi kena ada orang untuk masuk kampung, okey, ambil peluang menjelaskan secara teliti kepada orang-orang kampung. Jadi ada satu soalan daripada Ding Iso, dia tanyakan how soon the 1MDB case will be end? Will any big fish being catch later? Jadi dalam kes ini adakah ia akan selesai dan adakah pihak yang bertanggungjawab akan ditangkap? Cara saya melihat perkara ini, soalan itu merupakan soalan adakah gelas ini separuh kosong. Saya melihat perkara yang tengah berlaku sebagai separuh penuh. Maksudnya, kalau 1MDB tak mati, okay, ia merupakan berita baik untuk rakyat Malaysia. Kenapa? Sebab apa yang kerajaan, apa yang Perdana Menteri, apa yang menteri-menteri Barisan Nasional nak adalah supaya perkara 1MDB dapat disembunyikan di bawah kapet. Dia tak nak perkara 1MDB dibangkitkan lagi. Dia nak kalau boleh pun dia nak delete perkataan 1MDB daripada otak-otak masyarakat. They want to kill 1MDB altogether supaya tak ada orang akan fikir, sebut, ingat tentang perkara 1MDB lagi. Tapi oleh kerana kes masih belum selesai. Okay? Setiap 3 bulan, 4 bulan meletup satu lagi skandal. Yang menunjukkan betapa besarnya skandal 1MDB, berkata betapa dalam bahasa Inggeris dia orang kata brazen, dahsyatnya skandal 1MDB. okey, rakyat akan diperingatkan semula tentang kes ini, rakyat akan memikirkan perkara ini dan mengambil berat tentang perkara ini dalam keputusan mereka untuk memilih kerajaan yang baru dalam pilihan raya yang akan datang. So, it's a good thing that is not ended. That's what Najib want. Najib nak tutup kes. Okay? Kalau nak mencapai penyelesaian seperti apa yang disebut tadi, kita kena ubah kerajaan dulu. So, untuk ubah kerajaan, kita perlu supaya perkara ini masih dalam peringatan orang lain, ramai, dan cara untuk menentukan supaya perkara ini terus dalam fikiran orang ramai adalah supaya skandal ini diteruskan. Okey, jadi baru-baru ni kita tengok ada setengah pihak dia mula ulang balik apa kenyataan salah seorang ahli jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC, yang mana saudara juga sebagai sebahagian daripada anggotanya, berkenaan dengan bahawasanya keputusan bahawa Najib itu tidak ada kena-mengena dengan masalah 1MDB. Jadi apa komen saudara? Saya sebenarnya bersimpati dengan komen yang telah pun dikeluarkan dan diputarbelitkan oleh saudara Tan Seng Yao, ahli Parlimen bagi Kepong. Bila dia ditanya tentang laporan PAC itu, adalah benar, okay, bahawa laporan PAC itu tidak menyebut tentang penglibatan Najib. Tak salah, betul. Tapi apa sebabnya Najib tidak disebut? Sebab skop penyiasatan ketua audit negara dan juga PAC adalah tentang 1MDB dan tidak melibatkan Najib. So, kalau kita tak siasat Najib, tak mungkin Najib tertimbul dalam laporan PAC. Dan ada pun bila saya nak sebut nama Najib saja dalam PAC, semua ahli-ahli parlimen daripada BN tu kecoh. Saya sebut, kita nak check sama ada akaun 1MDB di luar negeri, okay, cara wang ni pusing, mungkin masuk dalam akaun Najib. Kecoh. Oh, ni dakwaan-dakwaan yang tidak berasas, semua. So, kita tak siasat langsung. Kalau kita tak siasat langsung dalam PAC tentang Najib, tak mungkin kita sebut Najib dalam laporan. Tapi walaupun tak sebut sama Perdana Menteri,
Okay, walaupun Najib tidak disiasat dalam PAC, banyak perkara penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, penipuan telah pun didapati berlaku dalam 1MDB, dan kita rasa pada masa itu kalau kita sekurang-kurangnya dapat menerbitkan kesalahan-kesalahan ini, ia akan meneruskan tekanan 1MDB ke atas Kerajaan Barisan Nasional. Itulah sebabnya pada masa itu Saudara Tan Seng Yao tidak menjawab bahawa Najib tidak terlibat. Dia dalam konteks tu, masalahnya dia dipertabelikan oleh media TV3 dan lain-lain. Jadi baiklah, kita masuk iklan untuk sebentar dan kita akan kembali selepas ini dengan isu 1MDB. Ketika Teo Beng Hok mati di tangan SPRM, saya diam. Kerana saya bukan orang Cina. பதினான்கு வயது சிறுவனான அமினுல் ரஷீத் போலீஸ் சுட்டுக் கொல்லும் போது நான் பேசவில்லை. காரணம் நான் முஸ்லிம் அல்ல. 当黑苦干在扣留所被警方虐待而死时，我没有说话，因为我不是印度人。When lives were lost from the government's disregard for human rights, I still did not speak up, for they were not my family. 当这一切降临在我身上时 apabila saya yang menjadi mangsa, when I finally became the victim, ஒருவேளை நானும் பாதிக்கப்பட்டால், tiada siapa dapat bersuara untuk saya lagi. 已经没有人能够替我说话了。Jadi selamat kembali bersama dengan kami. Jadi tadi kita sedang berbincang tentang isu 1MDB. Jadi saya ada satu soalan yang saya memang ingin tanyakan. Apabila kita berbicara tentang isu 1MDB, saya ingin bertanya, mampukah isu ini menjatuhkan Barisan Nasional? Kerana sebenarnya isu ini begitu rumit untuk difahami oleh rakyat jelata, rakyat-rakyat biasa, dan mungkin ramai sudah merasakan isu ini semakin luntur kerana mereka tidak faham tentang isu ini dan kerana perkembangan skandal ini terlalu sukar untuk diikuti. Saya rasa soalan 1MDB ini tidak rumit sangat. Ambil duit syarikat kerajaan, masuk akaun peribadi, lepas tu gunakan akaun duit ni untuk beli barang-barang kemas, tak rumit untuk difahami oleh rakyat jelata. Kalau ambil RM10, RM50, RM1 pun lah. Mungkin rakyat rasa, tak apalah. Asalkan semua aman, damai, tenang, sabar, okey. Tapi yang kita sebut kat sini adalah berbilion-bilion ringgit, berbilion-bilion dolar pun yang hilang, yang masuk dalam akaun-akaun Jolo, akaun Rizal Aziz, akaun Datuk Seri Najib Razak, akaun warga negara asing dan lain-lain. So ini jelas boleh difahami oleh rakyat jelata, dan saya rasa kalau mereka diberikan peluang untuk memahami perkara ini, 1MDB mampu menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional. Senang saja. Dia punya mesej senang saja. Adakah tuan-tuan puan-puan merestui supaya pemimpin anda seorang pencuri ataupun penyamun? Setuju tak? Siapa setuju? Tanya lagi. Apa agama yang ada di Malaysia sekarang, sama ada Kristian ke, Islam ke, Buddha ke, Hindu ke, yang tak ada agama pun tak apa. Adakah mana-mana agama ini merestui bahawa seorang penyamun boleh menjadi pemimpin negara? Tidak. Dan saya rasa kalau rakyat faham konsep-konsep itu, dan saya rasa rakyat boleh faham, perubahan boleh. Jadi maksud saudara, benda ini, skandal ini, masalah ini boleh diterjemahkan menjadi undi untuk
pembangkang pada PRU 14. Ya. Apa yang kita nak ialah supaya rakyat Malaysia merupakan sebuah negara yang unik di mana bangsa dan agama menjadi satu faktor utama dalam pilihan undi. Dan kalau Melayu kena undi UMNO. Kalau Islam kena undi PAS. Dan lain-lain. Tapi kita nak bangkitkan isu 1MDB sebagai satu isu yang dapat menyatukan semua rakyat Malaysia, tak kira bangsa, tak kira agama, bahawa ada perkara yang lebih penting daripada warna kulit dan kepercayaan mereka. Bahawa walau tak kiralah apa kepercayaan pun, tak kiralah apa bangsa pun, mereka akan menolak sebuah kerajaan yang kini dikenali seluruh dunia sebagai kleptokrasi ataupun negara penyamun. Jadi kalau bahasa Melayu dia ada perkataan klepet. Klepet. Klepet kan. Mana dia hilang orang klepet. So ni klepet kerasi juga. Klepet kerasi. Okey. Kalau kita ingin menterjemahkan skandal 1MDB ini kepada undi, saya rasa mungkin kita patut terangkan apa yang akan berlaku sekiranya skandal 1MDB ini masih diteruskan. Okay. Apa yang berlaku ialah sebenarnya 1MDB wang yang dicuri, yang salah gunakan, wang tu sudah habis. Masalahnya kalau pemimpin yang sama diteruskan di negara kita, mereka akan menubuhkan 2MDB, 3MDB, 4MDB, 5MDB. Kerana mereka akan rasa, kita ambil banyak wang daripada rakyat, dia orang tak kisah pun. Kita curi berbilion-bilion ringgit, rakyat masih mengundi pada kita. Maksudnya kita boleh terus curi lah. Kita boleh terus rompak lah. So, apa yang kita tak nak ialah kalau kita undi pemimpin yang sama yang telah pun mencuri daripada rakyat Malaysia, okay, kalau kita undi pada dia orang akan teruskan rompakan ke atas rakyat Malaysia. Okey, jadi kita dah cerita panjang lebar berkenaan 1MDB ni, boleh nampak macam-macam masalah yang timbul. Jadi mungkin ada satu soalan daripada komen Ron de la Rosa, dia kata kalau Tony Phua dilantik menjadi Finance Minister, Menteri Kewangan, bagaimana? Ni dah macam-macam masalah ni, macam mana kita nak letakkan Malaysia on track balik supaya kita dapat macam tadilah kita capai keuntungan lebih baik dan sebagainya. Apa yang paling penting bagi Malaysia dari segi kewangan ialah disiplin, ketelusan, persaingan dan juga institusi-institusi untuk menjaga ketelusan dan juga persaingan. Saya rasa masalah pengawalan kewangan di Malaysia senang diatasi. Okay, buat masa ni masalahnya banyak kontrak diberikan mengikut suka hati menteri dan juga pihak-pihak berkuasa. Okay, apa yang diperlukan adalah supaya satu sistem yang menawarkan kontrak-kontrak secara telus, secara terbuka, secara berpersaingan kepada pihak-pihak yang berkebolehan. Dan bila pihak berkebolehan kecekapan dapat kontrak-kontrak ini, ia akan memajukan industri di Malaysia. Sebab yang cekap dapat kontrak, mereka dapat menjadi lebih cekap lagi. Tapi kalau kita hanya bagi kontrak kepada pihak-pihak yang tak cekap, yang tak guna, yang selalu gagal dalam projek-projek mereka, yang cekap akan keluar negeri, tak akan memajukan negara kita. So, masalah ekonomi Malaysia tidak susah untuk diatasi. Hanya sama ada parti yang dipilih, kerajaan yang dipilih itu ada keazaman untuk membuat perubahan ke atas sistem yang sedia ada kita hari ini. Jadi sebelum menjadi Finance Minister, kita bincangkan dulu tentang PRU 14 yang akan datang. Pada pendapat Tony, apakah posisi kita sekarang lebih mudah untuk menang berbanding PRU sebelumnya ataupun sebaliknya? Saya rasa harapan untuk perubahan kali ini adalah jauh lebih tinggi daripada pilihan raya yang ke-13. Ada beberapa punca dia. Nombor satu, masa pilihan raya ke-13 tak ada GST. Sekarang ada GST. GST semua kena.
Tak kira orang kampung ke, orang bandar ke, yang miskin ke, yang kaya ke, semua kena. Nombor 2, tak ada skandal 1MDB pada masa itu. Skandal 1MDB memang ni ada tapi tak besar. Tak ada orang faham, tak ada orang cerita, tak jadi isu. Tapi sekarang tak sama. Dan sekarang ada bukti bahawa wang 1MDB masuk ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Razak. Bukan kata masa itu mungkin tomahan ataupun fitnah lah, tapi sekarang sudah ada bukti dan tidak dinafikan. Yang penting tidak dinafikan oleh Perdana Menteri sendiri. Okey, skandal 1MDB. Yang ketiga, Tun Dr. Mahathir. Bila dia melihat apa yang berlaku kepada UMNO, bila dia melihat apa yang berlaku kepada sistem pemerintahan di Malaysia, dia pun tak boleh tahan. Dia sudah 92 tahun, tak boleh tahan. Dia kena keluar, dia kena malam-malam berceramah seluruh negara. 92 tahun. Dan dia masih ada penarikan dia untuk menarik sokongan di antara orang-orang kampung. Okay. Senjata ini, saya guna perkataan senjata. Senjata ini tidak ada pada pilihan raya yang ke-13. So, perkara-perkara ini saya rasa akan membangkitkan satu tsunami baru antara rakyat Malaysia. Okay. Yang hilang harapan akan ada harapan semula. Yang ada harapan akan pasti bahawa kerajaan akan berubah dalam pilihan raya yang akan datang. Saya rasa kita kena yakin pada kebijaksanaan rakyat Malaysia. Apa yang di hadapan mata mereka tidak dapat dinafikan dan mereka akan membuat pilihan yang tepat dalam pilihan raya yang akan datang. Saya sendiri masih teringat saya pernah tengok Tony berforum ketika itu sebelum pilihan raya ke-13 dan Tony kata macam pilihan raya ke-13 tu mungkin takkan berlaku perubahan tapi ke-14 mesti akan jadi perubahan. Pernah cakap Pernah cakap. Saya ingat Okey, jadi mungkin betul lah tu dan ketika itu Tony bersandar pada faktor ekonomi saja. Nah, sekarang lagi banyak ekonomi, skandal dengan Tun Mahathir dan sebagainya. Nampaknya macam sepatutnya lebih lagi benda tu akan terjadi. Jadi di sini ada Jonathan Yong. Dia kata, ni panjang saya pendekkan lah. Dia kata, saudara Tony berdepan dengan macam-macam. Di sini dia guna shittier situation, keadaan yang teruk dan sebagainya. Jadi dia kata, jadi bagaimana Tony orang kata berdepan atau terus tabah cekal terus berada di landasan yang betul, berdepan dengan begitu banyak lawsuits, begitu banyak saman dan ni surat cinta daripada Najib. Saya rasa mungkin ni mindset saja. Bagi saya tiap-tiap hari bangun, saya buat apa yang saya boleh buat saja. Yang saya tak boleh kuasai ataupun mengatasi, biarkan. Just leave it. It comes, it doesn't come, it doesn't come. Dan kepikan dalam otak lah. So buat kerja saja. Don't think too much. Okey. Itu keberanian tu kena ada juga Saya pun terfikir. Ataupun kebodohan. Itu pun boleh. Saya rasa saudara Tony cukup berani sehingga saya rasa kebelakangan ini Amnesty International pun tengah mengkritik tindakan kerajaan yang menyekat kebebasan Tony pada tahun 2015 dan Tony cuba mencabar keputusan itu namun telah ditolak oleh Mahkamah Rayuan dan Hakim Idris Harun mendakwa setiap rakyat Malaysia tidak ada hak mutlak dalam perlembagaan persekutuan termasuk hak untuk melakukan perjalanan ke luar negara. Apa pandangan Tony? Setengah betul, setengah salah. Yang betul memang tak ada hak mutlak. Kita ada death penalty. Maksudnya walaupun kita berhak untuk bernyawa, kerajaan berkuasa untuk menamatkan nyawa seseorang. Okay? Memang seseorang tidak ada hak mutlak dalam perlembagaan Malaysia. Tapi untuk merampas hak tersebut, mesti ada rule of law. Mesti ada sebab-sebab yang tertentu, yang cukup penting, yang cukup berat sebelum sebarang hak dapat diambil alih ataupun dirampas daripada seseorang. Kalau nak tamatkan nyawa seseorang, kena ada sebab. Oh, dia ekspor import dadah yang cukup
besar. Okey, dalam saya bukan setuju dengan undang-undang tersebut, tetapi sekurang-kurangnya kena buktikan bahawa dia memang ada ekspor import dadah ke Malaysia yang menyebabkan masalah dadah yang teruk di kalangan masyarakat dan lain-lain. Kena buktikan. Tapi bagi kes saya ni, walaupun hak saya telah pun dirampas, sebab saya tidak dibagi tahu, okey, dan sama ada sebab itu selepas dibagi tahu bila saya cabar ke mahkamah, itu munasabah tak munasabah pun tidak dinilai. So kedua-dua perkara ni sebenarnya patut dibagi tahu kepada pihak mangsa supaya kita tahu kenapa hak saya dirampas. Saya tak boleh keluar negeri, tapi bila saya tanya pada pihak imigrasi, mereka enggan memberikan sebab kenapa saya tak boleh keluar. Hanya bila saya cabar ke mahkamah saja, mereka bagi tahu kepada mahkamah sebab saya tengah disiasat oleh pihak polis. Tapi saya hanya disiasat oleh pihak polis. Kenapa tak boleh keluar negeri? Semua orang yang disiasat boleh keluar negeri. Hanya kalau saya didapati bersalah di mahkamah, baru hak saya untuk keluar negeri boleh disekat. Itu adalah case law. Bila saya didapati bersalah, saya telah membunuh seseorang, walaupun saya appeal, mungkin saya tak boleh keluar negeri. Saya kena sekat. Tapi bagi saya disiasat hanya satu perjumpaan dengan pihak polis, dan pihak polis kata saya bukan suspect. Saya hanya saksi saja. Saya hanya saksi saja. Itu pun hak saya telah pun dirampas. So ini merupakan perkara yang tidak munasabah, dan ini adalah sebabnya Amnesty keluarkan surat hari ini bahawa cara kerajaan kita buat adalah langsung tidak menghormati hak kebebasan rakyat di Malaysia. Tapi mungkin sebab kerana pelbagai jenis isu seperti ini pernah berlaku, dan mungkin sebab itu juga Deneto dia bertanya, anak muda Malaysia dikatakan semakin hilang semangat dengan politik Malaysia. Apa pandangan Tony? Saya rasa ada golongan yang memang hilang minat, hilang segala perasaan dengan politik di Malaysia. Mereka melihat politik sebagai perkara yang tidak melibatkan kehidupan mereka. Tapi saya juga nampak ada satu golongan yang menjadi lebih aktif untuk memacukan perubahan di Malaysia. So dua-dua pihak ada. So kita harap ada lebih ramai lagi orang muda akan mengambil berat tentang apa yang berlaku di Malaysia. Tak semestinya semua kena masuk politik, bukan. Bukan semua orang boleh masuk politik, bukan semua orang berminat untuk masuk politik. Tapi saya rasa semua anak muda yang ada di luar kena ambil berat tentang apa yang berlaku dalam politik, kerana ia akan membabitkan kehidupan anda pada masa yang depan. Ekonomi baik, tak baik, ada kerja, tak ada kerja, harga naik, tak naik, ini semua politik. Suka tak suka, ini semua politik. Kerajaan tak baik, kerajaan rasuah, kerajaan bazir, akibatkan cukai akan naik. Simple. Kerajaan baik akan akibatkan lebih banyak kebaikan untuk rakyat Malaysia. Rakyat untung. So, suka tak suka, politik membabitkan semua kehidupan kami, dan semua orang kena ambil berat dan membuat keputusan yang bijaksana untuk memilih sebuah kerajaan yang benar-benar mengambil keprihatinan kepada rakyat Malaysia. Jadi ini mungkin soalan dah hujung-hujung ya. Ada soalan daripada Alan Chin. Jadi dia kata siapa yang akan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang akan datang kalau Pakatan Harapan menang? Sebab katanya mesti ada satu contingency plan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat keluar daripada penjara. Jadi dia kata kerana ketiadaan atau vacuum dalam top leadership ini menyebabkan ia menjadi satu masalah paling besar untuk pembangkang. Jadi apa respon? Pada pandangan saya, yang penting ialah ada kepimpinan di antara pembangkang pada masa ini. Okay? There must be leadership and there must be direction dalam barisan pembangkang hari ini. Siapa yang jadi Perdana Menteri sebelum Datuk Seri Anwar keluar daripada penjara? Penting tak? Sama ada Tun Dr. Mahathir ke, Nurul Izzat Anwar ke, Rafizi Ramli ke, penting tak?
Tak penting. Sebab kita tahu semua dia orang tu orang baik yang akan membawa perubahan ke Malaysia. Okay? Yang penting kita bawa perubahan. Dan yang penting pimpinan Barisan Pembangkang sekarang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan juga menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional. Jadi pada pendapat Tony, apakah cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh Pakatan Harapan sekarang dan adakah kita telah bersedia untuk menghadapi PRU yang akan datang? Okey, saya kena terus terang. Kita belum lagi bersedia. Banyak isu lagi masih perlu diselesaikan dan saya tak nak senaraikan semua isu-isu yang kita kena selesaikan. Okey. Sebab isu-isu ini sepatutnya diselesaikan di Kabinet Dalaman. Okey, bagi Barisan Pembangkang. Kita tak nak media mengheboh-hebohkan perkara yang kita memang nak selesaikan. Bukan semua masalah perlu diheboh-hebohkan. Kalau kita boleh selesaikan di peringkat majlis Presiden Paripati Pembangkang, kita selesaikan untuk mencapai satu penyatuan dan persatuan untuk menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional. So, kita akan selesaikan masalah pimpinan, kita akan selesaikan masalah kerusi, kita akan selesaikan masalah manifesto dan saya yakin, saya berada di dalam dan saya yakin kesemua perkara-perkara yang masih belum diselesaikan ini akan dapat diselesaikan sebelum pilihan raya supaya kita menjadi satu kuasa yang besar bersatu untuk satu maklumat menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional. Jadi Ding A ada bertanya, adakah kita akan melihat muka-muka baru pada pilihan raya yang akan datang untuk mewakili DIP? Tengok Adri ni, muka baru tak? Tengok Alia ni, muka baru tak? Tak pernah jumpa kan? Dia orang, kita kepercayaan bagi sekurang-kurangnya bagi DAP, kita selalu ingin membawa orang baru keluar di politik kerana orang macam Tony Paul sudah tua, rambut sudah putih, akan bersara sekali lagi, tak lama lagi. Dan kita harap saya boleh bersara supaya orang muda dapat yang lebih cekap, yang lebih berminat dapat naik untuk mereka ataupun mencarta masa depan negara yang kita cinta ini. Okey, jadi kita rasanya dah sampai ke penghujung. Sekejap juga. Ke ada soalan lagi nak tanya lagi? Okeylah, kita kenalah tanya soalan penutup dulu kan. Okay, tapi sebelum soalan penutup, sebenarnya cakap penghujung dari tadi nak cakap penghujung tapi sentiasa ada soalan. Okay. Ada soalan daripada Muniandi ni, dia tak habis lagi dia tanya. Jadi YB, kenapa saya dah macam berlakon dia pula. YB, kenapa sampai sekarang Pakatan Harapan belum ada satu logo lagi sebagaimana yang disetujui dulu? Bila nak dapat logo baru ni? Dia mungkin teruja. You rasa ada tak logo yang cantik? Saya pun tertunggu-tunggu. Saya rasa logo tu hanya satu simptom. Asalkan kita ada logo, tak lama lagi itu tak jadi masalah. Yang penting ialah logo ini diterima oleh pihak ROS dan diterima oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk ditanding oleh Pakatan Harapan dalam pilihan raya akan datang. Tapi kalau mereka tak terima pun, kita ada logo apa bentuk pun tak guna. Dan kita harap pun janganlah sampai kalau dia tak terima logo baru pun jangan sampai haramkan logo yang sedia ada. Kita doakan itu pun tak berlaku kalau boleh. Okeylah, saya ada soalan penutup sebenarnya nak buat promosi tentang program impian di bawah DAP. Jadi mungkin di sini Tony boleh terangkan apa objektif program impian dan apa yang dilakukan oleh pasukan program impian dan bagaimana jika ada anak-anak muda di luar sana ingin menyertai program impian, macam mana mereka dapat menghubungi DAP? Bagi ramai yang menonton kat luar sana, saya tekalah, saya agak mungkin ramai daripada Semenanjung. Dan saya rasa di Malaysia ini macam ada dua belah. Satu belah Semenanjung, satu belah di Sabah dan Sarawak. Dan rakyat Malaysia ni macam dua jenis. Di Semenanjung kita hanya sebut orang Cina, orang Melayu, orang India. Kita macam lupa di Malaysia juga ada orang Iban, Kadazan, Dusun dan lain-lain. Dan di Sabah Sarawak pula macam rasa bahawa kita Semenanjung orang Malaya. Orang Malaya. Okey.
Tak kisah sama diorang kat Sabah dan Sarawak. Dan DAP telah pun melancarkan satu program yang bernama Impian Malaysia. Kita ada Impian Sabah dan Impian Sarawak, di mana kita cuba untuk mengeratkan perhubungan antara Semenanjung dan juga Sabah Sarawak, sebab kita satu negara. Dan cara kita buat ialah kita tahu bahawa ramai yang ada di Sabah Sarawak ni miskin. Sabah dan Sarawak merupakan negeri yang antara paling miskin di seluruh Malaysia. Dan ramai di Sabah Sarawak ni tak ada air, tak ada elektrik, tak ada jalan, semua tak ada. Kita di Semenanjung ni bernasib baik dan kita perlu bersyukur bahawa banyak daripada hasil negara Malaysia ini datangnya daripada Sabah dan Sarawak. Minyak, pengeluar minyak yang paling besar di Malaysia, Sarawak. Pengeluar gas yang paling besar di Malaysia, Sabah. So, banyak hasil yang kita kutip daripada Sabah dan Sarawak, kita dapat nikmati kebaikan dia. So, kita melancarkan Impian Malaysia merupakan satu cara untuk memulangkan apa yang kita dah perolehi. Kita mengutip dana daripada orang awam dan kita gunakan dana orang awam ni untuk membuat projek-projek seperti projek air, projek jalan, projek elektrik kecil di kampung-kampung supaya orang kampung sekurang-kurangnya dapat air ke dalam rumah mereka. Buat masa ini orang kampung ramai, dia ada tangki, ada hujan ada air, tak ada hujan tak ada air. Kalau tak ada air, kena guna air sungai yang cukup keruh kat sana. Bila kita lihat, kita nak nangis pun. So, kita buat projek ni, kita minta supaya sukarelawan daripada Semenanjung ataupun bandar-bandar di Sabah Sarawak pun boleh bersama dengan ahli-ahli projek kita masuk ke kampung membantu membuat projek-projek ini untuk membantu orang kampung. So, daripada perhubungan antara sukarelawan yang pergi bersama dengan orang kampung, kita harap supaya perhubungan kita akan menjadi lebih erat. Orang kampung akan lebih memahami kita yang datang daripada bandar ataupun daripada Semenanjung, dan orang Semenanjung juga lebih memahami masalah-masalah dan fikiran, aspirasi dan impian rakyat yang ada di kampung di Sabah dan Sarawak. So, kita harap yang berminat email kepada impianmalaysia@gmail.com ataupun impiansabah@gmail.com, impiansarawak@gmail.com. Tulis kepada kita, kita akan berikan maklumat selanjutnya apabila kita ada projek yang baru yang akan dilancarkan. Terima kasih. Okey, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tony kerana hadir pada malam ini. Jadi begitu sajalah rancangan kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum dan selamat.